Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم انزل علينا بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الكرام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. So untuk kelas kita pada minggu ini kita akan melihat berkenaan dengan symbolic meaning in a cultural system. Topik pada hari ini adalah kesinambungan ataupun sambungan daripada topik yang kita bincangkan pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan makanan. Bagaimana suatu benda itu kita katakan ataupun kita boleh iktiraf dia sebagai suatu makanan. So di samping suatu benda tu kita iktiraf dia sebagai makanan, makanan tu juga sendiri boleh menjadi satu bentuk simbol yang kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari. So, symbol is an object, image or action that is conventionally understood to represent something else. So macam dekat sini kita tahu macam simbol tu, bila kita kata sesuatu tu merupakan simbol, maknanya suatu benda tu dia tidak merujuk kepada diri dia sendiri, tapi dia menunjukkan kepada suatu benda yang lain. So macam contoh makanan yang kita tengok dekat sini kan, simbol ni dia boleh jadi macam-macam benda lah kan. Macam kita contoh dekat sini ada macam Planta, Milkmaid, KFC as well as Milo. So semua ni kalau kita tunjukkan kepada setiap orang, terutamanya orang-orang yang dah berumur, so benda ni dia merupakan satu simbolik yang mendatangkan nostalgia dan juga memori terhadap zaman-zaman yang lalu. Because our food is particularly powerful as a symbol, because it is so deeply embedded in everyday as well as celebratory life, and can therefore be read in many ways. So makanan ni dia boleh menjadi satu simbol yang sangat berkesan lah, disebabkan dia mempunyai beberapa pengaruh terhadap fizikal, emosional dan juga psikologi. So macam kita tahu daripada segi macam fizikal, bila kita makan satu benda tu, dia akan menyentuh kita punya deria rasa, deria tekstur kan, kita punya bau dan sebagainya. So daripada segi fizikal, makanan tu dia boleh memberi satu impak yang besar bila kita makan, sama ada sedap ke ataupun tak sedap dan sebagainya kan. So dari situ kita akan start to build an association or symbol with certain kind of food. Macam contoh Milo ni kan, Lori Milo ni kan. So Lori Milo ni merupakan satu fenomena yang biasa lah kan dekat sekolah-sekolah. Even macam dekat event-event pun selalunya Lori Milo ni akan ada. So macam bila kita tengok Lori Milo tu sendiri, macam kita selain daripada kita nampak Lori Milo tu, tapi bila kita dengar orang cakap pasal Lori Milo, kita akan associate benda tu dengan satu benda yang lain, seperti macam hari sukan, macam hari keusahawanan, macam satu benda yang happy dan sebagainya. So selain daripada kita nampak benda yang fizikal tu, kita nampak juga benda yang represent ataupun apa yang dibawa oleh Lori Milo tu sendiri daripada segi simbolik dia kan. Selain daripada dia memberi kesan kepada fizikal, dia juga memberi kesan kepada emosi kita kan. So disebabkan kita bila kita makan tu, dia akan evoke certain senses bila kita makan.
benda ni macam dia mendatangkan rasa happy dan sebagainya, macam makan aiskrim dan sebagainya. Bila stres makan aiskrim dan sebagainya, so benda tu boleh memberi kesan kepada emosional kan. Dan yang sekali adalah kepada psychological. Macam kamu tahu apa, makanan ni dia boleh juga mempengaruhi kita punya psikologi kan. Sebab tu kita kena dia nasihatkan untuk mengambil makanan-makanan yang berkhasiat supaya dia mempengaruhi otak kita dengan cara yang betul lah kan. So the food evoke the senses, emotive and cognitive association. So jadi disebabkan makanan ni merupakan satu benda yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat di dalam hidup manusia. So disebabkan tu dia boleh mempengaruhi tiga elemen utama dalam karakteristik manusia, iaitu sensory, kognitif dan juga emotif. Macam yang dah cakap tadi tu lah kan, sensory ni daripada diri rasa, bau, tekstur dan sebagainya. Kognitif ni kita punya pemikiran, otak dan sebagainya. Dan juga emotif, kita punya emotional state kan. So semua tu dia boleh dipengaruhi oleh makanan. Dan disebabkan tiga benda ni, sensory, kognitif dan juga emotif ni boleh dipengaruhi oleh makanan. So disebabkan dia boleh dipengaruhi oleh makanan, disebabkan tu makanan boleh menjadi satu sumber simbolik terhadap diri manusia. Sebab selalu macam kalau kamu perasan satu benda tu, kamu akan ingat dengan lebih mendalam bila benda tu membangkitkan sesuatu rasa dalam diri kita. Macam kalau kamu tengok movie kan, kalau kamu tengok movie tu satu movie yang boring, kamu bila orang tanya, selalunya most of the time mesti kamu macam tak apa nak ingat sangat dia punya jalan cerita dan sebagainya, sebab dia macam tak menyentuh emotion dan juga kamu punya sensory. Tapi kalau cerita tu ataupun movie tu, dia menyentuh kamu punya macam sensory kan, mata, kognitif, kamu kena berfikir, dan juga dia menyentuh kamu punya emosi. So secara tidak langsung movie tu dia akan lebih memberi impak kepada kamu, dan kamu akan mempunyai satu tanggapan ataupun impression terhadap movie tu, sama ada movie tu terlalu bagus ataupun dia macam mempunyai satu kesan yang mendalam terhadap diri kamu sendiri. So sama juga seperti makanan yang tadi lah, sebabkan dia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap sensory kan. So sebab tu dia boleh membentuk satu memori dan juga satu simbolik terhadap diri kamu sendiri tu. So sebab tu bila kita makan sesuatu benda tu, kadang dia akan membangkitkan macam kenangan, macam rasa sedih, happy dan sebagainya, disebabkan dia ada pengaruh yang kuat tu.